Sebuah kilang memproses makanan di Sungai Siput Berak didapati menggunakan logo halal palsu. Mengandungi DNA babi. Istilah Muslim Choice. Produk itu juga tidak memaparkan logo halal dan Dakwaan gegelang sotong diperbuat daripada dubur atau usus babi. Mana serangan terusan rejim Zionis terhadap Palestin seruan agar memboikot beberapa jenama. PDS Malaysia kekal dengan pendirian memboikot McDonald's. Malaysia untuk memboikot. Halal ni ke tak ni? Agaknya mana satu yang kena boikot Sini jap. Tengok ni. Di sini halal. Sebab halal ni diiktiraf oleh Halal Zakir. Uish, macam mana kau tahu? Aku pakai apps ni lah, Halal Lens AI. Senang je. Snap, semak, settle. Wow, dia bukan saja tunjuk halal tak halal je, tapi boikot tak boikot sekali. Bukan tu je, Halal Lens AI macam nama dia sendiri dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence yang berupaya untuk mengesan dan mengenapasti jenama dan produk. Pada masa yang sama, mengesan status halal dan status boikot produk. Selain itu, integrasi AI ini juga boleh digunakan macam ChatGPT. Korang boleh berbual dengan benda tu tau. Cuba try. Milo boikot tak? Milo sememangnya halal, namun ia adalah produk Sebab ada banyak lagi features yang menarik. Kat sini korang boleh tengok restoran atau kedai makan yang halal ataupun tak, yang ada boikot ataupun tak. Lepas tu dekat sini korang boleh tengok waktu solat dan berita terkini pasal isu Palestin. Kalau korang nak tahu, apps ni mudah je nak akses dan percuma pula tu. So apa yang korang boleh buat adalah scan QR sebelah ni ataupun tag je link kat bawah ni. Kalau korang nak lagi mudah bila nak pakai nanti, korang boleh je download. Macam selalu korang download apps mesti makan storage kan? Bagusnya apps ni kami dah selesaikan masalah tu untuk anda. Daripada buat apps native yang kena download dekat Play Store, App Store tu, kami adaptasikan Halal Lens AI ini ke arah PWA. PWA atau Progressive Web Apps ni dia macam apps biasa juga, cuma dia berfungsi secara cloud. Jadi pengguna diberikan pilihan untuk install ataupun akses melalui link sahaja. Baguslah bila ada app macam ni. Melalui app ni, secara tak langsung, app ni bukan bagi impak positif dekat masyarakat Islam je. Sedangkan masyarakat bukan Islam yang ingin meningkatkan kualiti hidup mereka dan juga yang mementingkan kesucian dan kebersihan dalam hal-hal harian mereka, terutamanya makanan dan minuman, diorang pun boleh rujuk dekat app ni. Halal Zakir kan diiktiraf dunia. Betul tu Arif, melalui apps ini juga ianya dapat memudahkan semua orang untuk menyokong Palestin. Tak kira lah Islam ke bukan Islam, sebab kita semua boleh kenal pasti produk dan jenama yang perlu diboikot sebagai tanda solidariti kita terhadap Palestin. Sebenarnya, pembangunan aplikasi Halal Lens AI ini tidak melibatkan sebarang kos langsung. Pada masa yang sama, apps ini diberikan akses secara percuma kepada semua orang. Namun, kami mempunyai beberapa perancangan yang strategik dan berpotensi untuk pengembangan pada masa akan datang. Perancangan pertama kami adalah untuk bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi mendapatkan data lengkap senarai item halal yang sah untuk menjadikan carian lebih tepat dan cepat. Ini adalah langkah strategi kami dalam mendapatkan geran dengan nilai ribuan ringgit dari pihak JAKIM, sekaligus memberi pulangan kepada pihak JAKIM sendiri dalam mendapatkan aplikasi pengesanan halal yang lebih moden, efisien, mudah diakses dan mesra pengguna. Perancangan kedua kami pula, untuk pelancaran penuh Halal Lens AI ini secara rasmi, kami perlu berpindah ke domain name dengan top level domain yang sah. Langkah strategi ini penting supaya kami dapat menggunakan perkhidmatan AdSense bagi menjana pulangan. Pada masa yang sama memudahkan pengguna untuk menghafal link yang lebih mudah seperti halallens.ai. AdSense ini adalah satu badan yang membayar developer untuk meletakkan iklan mereka ke dalam aplikasi dan website. Dan yang risau, ads yang diletakkan nanti dijamin tidak akan mengganggu penyalaman pengguna di samping pengguna masih dapat terus menggunakan ads ini secara percuma sepenuhnya. Jika pengguna berasa terganggu juga dengan ads yang ada, pengguna juga boleh membuat subscription untuk mematikan ads dengan rate RM5 sebulan. Akhir sekali, perancangan ketiga kami adalah untuk menyediakan platform halal market, iaitu laman e-commerce seperti Shopee dan Lazada, dan
hanya menempatkan produk-produk yang disahkan halal oleh JAKIM saja. Tumpuan utama diberikan kepada pengusaha produk halal tempatan yang ingin melebarkan capaian perniagaannya. Langkah strategi ini juga, kami akan mengenakan cas platform yang murah dan berpatutan pada setiap hasil jualan yang diperoleh mereka melalui halal market ini. Melalui ketiga-tiga perancangan ini, matlamat kami bukanlah memperoleh keuntungan. Sebaliknya, kami ingin memenuhi tanggungjawab sosial kami sebagai seorang Muslim. Kami telah menetapkan sebanyak 60% daripada hasil yang diperoleh untuk disalurkan ke tabung bantuan Palestin yang sah sebagai tanda solidariti kami terhadap saudara jauh kita di sana. Pendek kata, aplikasi Halalas AI ini bukan sahaja dapat memudahkan urusan masyarakat dalam membuat semakan, malahan memberikan solusi perkhidmatan aplikasi kepada pihak berautoriti seperti JAKIM, memberi pendedahan kepada masyarakat tentang Badan Boykot Global yang itu BDS, serta mempromosikan industri halal tempatan ke peringkat yang lebih tinggi dan berskala global. Tapi tak ni, harapnya Halalas AI ni menang sekali lagi. Amin.